Kerajaan Sarawak telah melancarkan Pavilion Sarawak bersempena Mobile World Congress MWC Barcelona 2025 yang dirasmikan Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Ia satu pencapaian penting dalam perjalanan negeri ini menjadi peneraju serantau dalam transformasi digital, teknologi pintar dan pembangunan mampan. E.co dalam satu kenyataan berkata perkongsian itu menandakan satu langkah penting dalam memperluaskan infrastruktur telekomunikasi di negeri ini. Ia sejajar dengan pelaburan RM2.25 bilion Kerajaan Sarawak dalam infrastruktur telekomunikasi serta Plan Indo Ekonomi Digital Sarawak 2030 yang bertujuan merapatkan jurang digital dan meningkatkan kesaling hubungan komuniti bandar dan luar bandar. Kerjasama itu juga bermatlamat menyediakan infrastruktur yang disediakan dengan teknologi 4G dan 5G bagi menyokong ekosistem tempatan seperti pembangunan pintar, pendidikan digital dan pelbagai inisiatif ekonomi. Pada melengkapi rangkaian jalur lebar luar bandar Sarawak MySRBN dan pelaburan negeri ini dalam projek Menara Smart di bawah Sarawak Multimedia Authority. Usaha E.co dan KRSB diyakini meletakkan asas bagi Sarawak untuk muncul sebagai destinasi pelaburan utama bagi industri yang dipacu oleh teknologi. Sementara itu, pelancaran Pavilion Sarawak menyaksikan E.co Malaysia dan Kejuruteraan Rasin Sendian Berhad KRSB memeterai perjanjian strategik untuk mempercepatkan kemajuan infrastruktur telekomunikasi generasi baru di Sarawak. E.co dalam satu kenyataan berkata perkongsian itu menandakan satu langkah penting dalam memperluaskan infrastruktur telekomunikasi di negeri ini. Ia sejajar dengan pelaburan RM2.25 bilion Kerajaan Sarawak dalam infrastruktur telekomunikasi serta Plan Indo Ekonomi Digital Sarawak 2030 yang bertujuan merapatkan jurang digital dan meningkatkan kesaling hubungan komuniti bandar dan luar bandar. Kerjasama itu juga bermatlamat menyediakan infrastruktur yang disediakan dengan teknologi 4G dan 5G bagi menyokong ekosistem tempatan seperti pembangunan pintar, pendidikan digital dan pelbagai inisiatif ekonomi. Pada masa sama melengkapi rangkaian jalur lebar luar bandar Sarawak MySRBN dan pelaburan negeri ini dalam projek Menara Smart di bawah Sarawak Multimedia Authority. Usaha E.co dan KRSB diyakini meletakkan asas bagi Sarawak untuk muncul sebagai destinasi pelaburan utama bagi industri yang dipacu oleh teknologi. Kementerian Pengangkutan Sarawak akan mengadakan pertemuan dengan pengurusan Maswing bagi membincangkan beberapa perkara berkaitan pembangunan syarikat penerbangan Air Borneo. Ini termasuk penyerapan kaki tangan sedia ada Maswing ke dalam syarikat penerbangan milik Kerajaan Sarawak tersebut. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata perbincangan tersebut bertujuan memastikan proses peralihan berjalan lancar. As we've agreed in our agreement that we will take in all the existing staff in Maswing. Unless they don't want to join us, then we have vacancies. Then we can recruit from outside. But of course, later on, when we expand Air Borneo operations or regional, certainly we'll need a lot of new staff, including pilots, cabin crew, even for MRO and so on. Katanya proses peralihan Maswing ke Air Borneo dijangka mengambil masa dan pengumuman rasmi akan dibuat setelah segala-galanya dimuktamadkan sepenuhnya. Datuk Seri Lee berkata demikian dalam sidang media selepas mengadakan lawatan ke Akademi Aeroangkasa di Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak, Sentex di Lundu. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Lee berkata kementeriannya menyokong institusi seperti Sentek Lundu dalam menyediakan latihan berkualiti tinggi bagi memenuhi permintaan sektor aeroangkasa dan penerbangan. Jelas beliau, kedua-dua pihak akan bekerjasama untuk memperluas serta menambah baik program latihan bagi memastikan ia selari dengan keperluan industri. Ia untuk melahirkan graduan yang bukan sahaja berkemahiran tetapi mampu memacu pertumbuhan industri penerbangan di Sarawak. Untuk itu, latihan kru kabin dan latihan pengendalian darat akan dijadikan kursus untuk melengkapkan program aeroangkasa yang dilaksanakan di Sentex Lundu. Kerajaan Sarawak juga akan berbincang dengan Sentex mengenai beberapa kursus lain berkaitan
berkaitan bidang penerbangan. Usaha itu akan dapat mengembangkan operasi Air Borneo ke peringkat serantau. Ketika ini terdapat 98 pelajar kumpulan pertama menjalani program Akademi Aeroangkasa di Sentex Lundu. Bermula tahun ini, bantuan yuran pendaftaran berjumlah RM100 diberi kepada setiap kanak-kanak Sarawak di Taman Didikan Kanak-Kanak Tadika dan Taman Asuhan Kanak-Kanak Taska yang berdaftar di negeri ini. Ia bertujuan membantu ibu bapa untuk membiayai keperluan awal semasa kemasukan kanak-kanak ke Tadika dan Taska. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-Kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah, bantuan akan disalurkan melalui institusi pendidikan awal kanak-kanak masing-masing. Setakat 31 Disember 2024, terdapat 247 taska dan 2,718 tadika berdaftar di seluruh negeri. Beliau menyatakan demikian pada mesyuarat Majlis Pembangunan Awal Kanak-Kanak Sarawak di Kuching. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fatimah memberitahu penganjuran Konvensyen Antarabangsa Prasekolah Sarawak akan diteruskan tahun ini. Bertemakan Building the Nation Through Quality Early Childhood Education, ia dijadual berlangsung pada 26 hingga 28 September depan. Lokasi penganjuran bagaimanapun tidak dimaklumkan. Perkhidmatan Bas .My Kuching di bawah program transformasi perkhidmatan bas berhenti-henti di bawah Kerajaan Persekutuan akan mula beroperasi hari ini. Kenyataan Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan LPKP Sarawak memaklumkan perkhidmatan yang bermula secara berfasa sehingga bulan depan akan bermula dengan laluan Q10. Laluan tersebut bergerak dari Open Air Market di Kuching ke Serian melibatkan 6 buah bas baharu mesra orang kurang upaya OKU. Jarak sehala laluan adalah sejauh 67 km, merangkumi 48 hentian bas. LPKP Sarawak berkata apabila perkhidmatan beroperasi sepenuhnya, terdapat sejumlah 56 bas baharu yang akan memberi perkhidmatan di 10 laluan. Bas .My Kuching menggunakan sistem pembayaran terbuka. Pengguna boleh membayar menggunakan kad debit, kad kredit, e-dompet serta secara tunai. Warga negara Malaysia boleh melanggan kad 30 hari Bas .My pada harga RM50 yang akan membolehkan pengguna menggunakan perkhidmatan bas terbabit tanpa had untuk 30 hari. Manakala warga emas, OKU, pelajar sekolah dan mahasiswa warga negara Malaysia boleh menikmati tambang percuma dengan memohon kad konsesi Bas .My daripada pihak pengendali. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Miri berjaya menggagalkan cubaan menyeludup minuman keras dan rokok ke negeri ini melalui lawas. Timbalan Pengarah Operasi Zon Maritim Miri, Komander Maritim Mahkos Juing, dalam sidang media di Miri berkata 50 kotak minuman keras serta 80 karton rokok pelbagai jenama dirampas menerusi operasi yang dijalankan di perairan lawas baru-baru ini. Katanya rampasan yang dianggar bernilai RM40,000 dilakukan di lokasi kira-kira 0.22 batu nautika dari Tanjung Kuala Lawas. Ia hasil maklumat risikan daripada pasukan riset Zon Maritim Miri. Kes tersebut kini disiasat di bawah Akta Kastam 1967 atas cubaan penyeludupan rokok dan minuman keras yang tidak bercukai ke dalam negara. Kesemua barang rampasan dibawa ke Kompleks Zon Maritim Miri untuk diserahkan kepada pegawai penyiasat bagi siasatan lanjut. Sekian berita bagi Sarawak. Saudara, dari sungai ke Sagara, Palestin pasti merdeka. Ikuti Stadium RTM selepas ini untuk perkembangan sukan tanah air dan antarabangsa.